Seperti kita ketahui, institusi kehakiman ini adalah institusi yang sangat penting dan boleh merupakan satu faktor yang utama dalam menentukan sama ada wujud keadilan dan demokrasi atau tidak dalam sesebuah negara. Tanggungjawab hakim adalah sangat berat dan hakim diperlukan bertindak dengan penuh keadilan. Seperti yang disebutkan tadi dan saya setuju, tanggungjawab mereka melibatkan kerja dan tugas bukan saja pada waktu kerja tetapi juga di luar waktu kerja. Dan oleh kerana itu memang berpadananlah mereka diberikan gaji yang tinggi dan pension yang tinggi juga. Sehubungan dengan ini, saya lihat dan sangat puas hati bahawa penyelarasan telah dilakukan terutama sekali untuk memberikan pension kepada mereka yang meletakkan jawatan pada umur 60 tahun yang sebelum ini tidak wujud. Dan memanglah kita harus memberikan penentuan sudah berkhidmat 5 tahun, tetapi yang baiknya ialah bagi mereka yang meletakkan jawatan sama akan mendapat pension juga sebagaimana yang mereka tamat perkhidmatan mereka pada umur 66 tahun. Saya mesti mengaku yang dipertua bahawa saya tidak begitu jelas tentang berapa sebenarnya pension atau kadar pension yang diperolehi oleh para hakim. Tetapi saya mendapat kesan seolah-olah daripada pindaan ini bahawa pension yang mereka terima adalah sama dengan gaji terakhir yang mereka terima. Dan kalau demikianlah satu perkara yang baik. Dan satu perkara yang baik juga apabila diadakan kadar tambahan tiap tahun sebanyak 2% sebagaimana yang diterima oleh kerajaan yang lain. Dan nampaknya selain daripada 2% itu, jika ada keperluannya, maka yang di-Pertuan Agong boleh menaikkan kepada kadar yang lebih daripada 2% bergantung pada kategori-kategori tertentu dengan tidak misalnya menyatakan selari dan selaras bagi semua. Berkaitan dengan kuasa agung ini, saya ingin mengesyorkan bahawa kadar yang akan dinaikkan itu mestilah disesuaikan dengan kadar inflasi dalam sebuah negara ataupun negara ini. Jadi yang saya maksudkan ialah bukan saja harus ada flexi wage, iaitu gaji yang fleksibel yang disesuaikan dengan kenaikan indeks harga taraf hidup, tetapi mungkin perlu juga ada flexi pension yang disesuaikan dengan taraf hidup itu. Dengan demikian berartilah bahawa kenaikan ini bila disesuaikan dengan taraf hidup akan memastikan bahawa hakim itu akan mempunyai taraf hidup yang tidak lebih rendah daripada kenaikan harga barang-barang dan indeks hidup tadi. Saya setuju bahawa pension hakim itu sepenuhnya seperti gaji mereka, walaupun dalam hal ini saya nak menyelitkan sedikit rasa kekesalan, walaupun tidak begitu relevan, kekesalan bahawa ahli-ahli senat misalnya yang berkhidmat untuk hanya satu term, mereka mendapat hanya 1/4 pension daripada apa yang mereka terima. Tapi itu adalah perkara selitan yang tidak begitu relevan, ya. Sebabnya saya katakan baik untuk pension yang tinggi bagi hakim kerana ia akan menentukan bahawa dalam keadaan pension
hakim tidak memerlukan sumber atau punca pendapatan yang lain. Saya kira kerana inilah maka diadakan satu kod etika hakim pada tahun 2009, dan dalam section 9 kod ini saya baca di sini, seorang hakim akan pada masa perlantikan atau mana-mana masa kemudiannya sekiranya diminta oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan membuat perisytiharan bertulis semua asetnya kepada Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi artinya, kalau saya faham di sini, mana-mana masa kemudiannya termasuklah masa pencen. Artinya, sekiranya ada tugas atau jawatan ataupun penglibatan dengan bisnes yang dilakukan oleh hakim yang naik pencen, maka perlulah dilaporkan perkara ini. Saya tidak tahu, dan saya ingin tahu berapa ramaikah misalnya hakim-hakim yang telah terlibat dengan kerja-kerja lain, sama ada sebagai pengarah ataupun apa sajalah, profesor atau sebagainya. Dan kalau ada, adakah mereka sudah melaporkan ataupun adakah mereka telah diminta untuk melaporkan punca-punca pendapatan mereka yang lain ini. Saya menimbulkan perkara ini oleh kerana saya lihat sebagai satu contoh saja, seorang ketua hakim besar, ke-6 negara ini, yang telah bersara pada 9 September 2011, telah dilantik menjadi pengerusi Astro Malaysia Holdings Berhad. Dan isteri beliau pula telah dilantik sebagai seorang pengarah kepada Iril Sendirian Berhad yang mendapat kontrak sebanyak 2 bilion ringgit untuk membina jalan yang sekarang ini kontroversial di Petaling Jaya, iaitu KIDEX. KIDEX ini ialah Lebuh Raya, Kinrara, Damansara. Kebetulan pula seorang peguam sebuah parti pemerintah juga mendapat kedudukan sebagai pengarah di situ. Jadi ini, oleh kerana peguam ini telah berhujah di hadapan hakim ini dalam soal politik berkaitan dengan pemindahan kuasa di Perak, maka timbul banyak tuduhan, banyak persepsi. Saya harap tuduhan ini tidak akan berlaku, dan satu cara tidak berlaku ialah supaya tidak ada misalnya keperluan untuk mereka mendapat sumber-sumber pendapatan yang lain dan mencukupi hanya dengan pencen yang mereka perolehi, yang saya harap akan diletakkan pada tingkat yang tinggi. Apabila misalnya ada persepsi yang salah atau tuduhan yang tidak benar atau benar, apatah lagi, maka ia akan menurunkan taraf dan martabat hakim itu. Kita lihat misalnya bagaimana buruknya telah berlaku kontroversi apabila timbul tuduhan bahawa seorang lagi ketua hakim besar telah bercuti bersama-sama dengan seorang peguam di New Zealand. Peguam ini telah mengakui pada 18 Januari 2008 bahawa memang benar mereka telah bercuti bersama. Sungguh pun beliau menyatakan bahawa itu hanya secara kebetulan. Pengakuan yang dibuat ni, iaitu oleh Datuk V.K. Linggam pada 18 Januari 2008 telah dibuatnya sebagai suatu testimoni dalam Suruhanjaya Siasatan Diraja yang telah dibentuk oleh kerajaan untuk menyiasat satu tuduhan ataupun satu dakwaan. Dakwaan itu timbul apabila muncul video
yang menunjukkan peguam ini, VK Lingam ini telah berbual dengan seorang lain lagi ketua hakim besar tentang perlantikan hakim-hakim. Jadi tiga hakim besar ini seolah-olah terlibat dalam perkara-perkara yang agak kontroversial, dan berhubung dengan kes Suruhanjaya siasatan diraja tadi, di mana VK Lingam dituduh disiasat. Suruhanjaya ini telah bersidang pada tahun 2007 hingga 2008, dan selain daripada menuntut siasatan tentang hal perbualan itu, juga menuntut siasatan menyeluruh ke atas 112 dakwaan korupsi, penyalahgunaan kuasa dan salah laku kehakiman terhadap 12 hakim yang dibuat hakim Mahkamah Tinggi, dibuat oleh seorang hakim Mahkamah Tinggi waktu itu, yang kemudiannya telah dibuang kerja. Jadi ini sangat penting. Hakim besar mengikut lazimnya adalah dilantik oleh yang di-Pertuan Agong, dan beliau dilantik dengan nasihat Menteri Besar, Perdana Menteri. Yang menjadi masalahnya ialah sekiranya kebetulan hakim besar itu dipilih oleh sebab-sebab lain daripada merit, umpamanya kerana hubungan politiknya atau pendirian beliau dan sebagainya, kan, ini akan mempengaruhi lagi kehakiman itu. Saya mengakui bahawa sistem kehakiman kita pada keseluruhannya dalam negara ini adalah adil. Kita dapat mengungkapkan banyak contoh, tapi kita tidak mahu misalnya oleh kerana nila setitik maka rosak santan sebelanga. Soal kehakiman ini, soal keadilan ini adalah penting bukan saja kerana itu memang tugas kehakiman, tapi dikehendaki oleh banyak agama. Dalam Islam misalnya Al-Quran mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Artinya apabila kamu menghakimkan antara manusia, maka hendaklah kamu bersifat adil. Dan ada ayat lagi mengatakan Allah menyuruhkan supaya kita bil adl wal ihsan. Kita adil dan berihsan. Jadi dengan demikian, setinggi-tinggi martabat, setinggi-tinggi integriti mesti ditunjukkan oleh hakim untuk bersesuaian dengan kehendak profesionnya dan kehendak juga ajaran agama. Oleh kerana itulah saya menganggap bahawa perlantikan hakim besar itu mesti kita fikirkan apa caranya supaya ia boleh lebih bebas daripada hanya misalnya nasihat daripada Perdana Menteri. Adakah kita nak pergi pada parlimen? Adakah kita nak tubuhkan satu badan atau komisen yang boleh menentukan pelantikan itu atau sebagainya? Saya tidak tahu lagi, saya tidak fikirkan lagi. Tetapi perkara ini harus difikirkan. Sebabnya ialah kerana apabila mengikut sistem yang ada sekarang ini, hakim besar itu menentukan hakim-hakim yang lain yang harus mendengar kes-kes tertentu. Kita bimbang misalnya kalau berlaku, dan saya harap ini tidak berlaku, di mana hakim besar menentukan hakim-hakim untuk memastikan sesuatu kes itu dimenangi. Ada hakim, ini saya kata-kata di nilai yang setitik tadi, ada hakim misalnya yang memerlukan, yang mahukan pangkat lebih tinggi, gaji lebih tinggi dengan harapan pension lebih tinggi, yang mungkin mengkompromikan profesion mereka, mengkompromikan keadilan dengan misalnya keperluan tekanan atau tekanan politik dan sebagainya. Kita harap ini tidak berlaku. Tapi beri laluan. Ada nak mencelah Ahmad. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Tentang kehakiman di negara kita ini adil. Hanya sedikit
itu tidak adil. Adakah yang bermuat masuk yang sedikit itu ialah tentang keputusan, kesalahan jatuh ke ketua pembangkang yang masuk itu ke? Terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua. Kalau itu yang saya maksudkan, saya sebut. Dan lebih daripada itu yang ada. Ini misalnya kita banyak sekali kes umpamanya di mana ada keputusan diambil dalam mahkamah rayuan yang bertentangan dengan keputusan yang dibuat di mahkamah tinggi. Satu kesnya ialah yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Tapi banyak kes lain. Ada misalnya seorang yang bernama Abdul Malik yang telah ditahan di bawah ISA, dan semasa disoal, beliau bukan saja dipukul tetapi dipaksa meminum air kencing polis. Dan oleh kerana itu beliau telah mengambil tindakan dalam mahkamah dan menang dengan 2.5 juta. Tetapi lepas itu diapil dan hakim-hakim apil itu ditentukan oleh hakim besar dan diterbalikkan putusan itu. Dia tak dapat 25 juta, tapi sebaliknya kena bayar kos 50,000 pula ringgit. Ada kes misalnya seorang adun di Perak yang tidak hadir beberapa lama dan digugurkan kedudukannya, didapati bersalah, tetapi diapil. Waktu apil, okey, dan tak payahlah kalau misalnya saya nak bagikan, saya akan serahkan nanti apa-apa dokumen yang telah ada, kerana satu waktu itu hari saya telah diminta untuk memberikan dokumen yang lengkap dan saya akan serahkan kepada speaker. Jadi itu antara contohnya. Dan tentang hakim besar tadi, antara yang saya anggap misalnya, yang saya anggap sebagai nila yang statik tadi, ialah hakim besar yang saya sebutkan pergi holiday bersama, kemudian mengakui tentang hal itu dan dibentuk Suruhanjaya. Tapi malangnya Suruhanjaya itu telah membuat laporan, telah mendengar banyak macam pandangan, telah membuat laporan, telah membuat perakuan, tetapi kebanyakan daripada perakuan itu tidak diterima oleh pemerintah. Jadi dengan demikian, kalau kita tidak membetulkan sesuatu yang salah dengan misalnya menerima perakuan yang Suruhanjaya yang kita sendiri bentuk, maka tentulah keadaan tidak akan bertambah baik. Jadi Yang Dipertua, saya seperti yang saya sebutkan tadi, mengakui bahawa sebenarnya taraf kehakiman kita ini sangat tinggi dan kita harus sokong, dan kerana demikianlah maka saya menyokong pindaan bagi persaraan hakim ini. Terima kasih. Terima kasih, Hormat. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat